Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Seorang pemuda menemani Junaid Al-Baghdadi. Dia membicarakan suara batin manusia, yakni berfirasat. Kemudian menyampaikannya kepada Al-Junaid. Apa yang disebutkan orang ini tentang kamu? Tanya Al-Junaid. Percayalah pada sesuatu. Engkau percaya? Saya percaya demikian, tegasnya kemudian. Tidak, tetapi percayalah. Yang kedua, kata Al-Junaid. Dia melakukannya kemudian mengatakan, saya mempercayai demikian. Bukan demikian, percayalah yang ketiga. Imam Junaid kembali mengatakan seperti semula. Ini sangat menghairankan, engkau benar dan saya tahu hati diri saya. Jawab pemuda itu akhirnya. Engkau memang sudah benar. Dalam perkara yang pertama, kedua dan ketiga engkau benar. Saya melakukan demikian hanya untuk mengujimu. Apakah hatimu berubah? Jelas Junaid Al-Baghdadi. Ibrahim, seorang ulama sufi terkenal, jatuh sakit. Dibawakan kepadanya segelas obat. Dia mengambil gelas itu dan hanya memandangnya. Hari ini sedang terjadi peristiwa penting di kerajaan. Saya tidak akan makan dan minum sampai mengetahuinya. Dia mengungkapkan firasatnya. Beberapa hari kemudian datang khabar kepadanya bahawa kelompok Qaramitah yang datang menyerang kota Mekah. Itu pembetulan terjemahan. Kelompok Qaramitah datang menyerang kota Mekah dan membunuh ahlinya, membunuh penduduknya. Anas bin Malik mengatakan, saya lalu ke rumah Uthman bin Affan. Di rumahnya saya melihat seorang wanita yang tengah berjalan. Saya berfikir tentang kecantikan tubuhnya. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu tersenyum. Kemudian menegur saya. Sedang bertamu kepada saya seorang dari kamu, sementara pengaruh zina nampak di kedua matanya. Saya keheranan lalu bertanya, apakah itu wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, Uthman menjawab, tidak. Akan tetapi penglihatan, bukti dan firasat adalah kebenaran. Ahmad Al-Kharraz berkata, saya masuk Masjidil Haram, saya melihat seorang fakir yang pakaiannya ada dua sobekan, dua koyak, sedang meminta sesuatu dalam keadaan bertampal. Saya berkata dalam hati, seperti inikah kemiskinan yang menimpa manusia? Tiba-tiba mata orang fakir itu memandang saya. Pandangannya menembusi sampai ke hulu hati. Dia menegur saya dengan membaca sepotong ayat Al-Quran. Wa'lamu anna Allah ya'lam ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah, maksudnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Kemudian dia mengatakan, saya memohon ampun rahsia saya. Dia diam lalu memanggil saya seraya mengutip sebuah ayat yang lain, membaca ayat yang lain. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ibrahim Al-Khawwas menceritakan, saya di kota Baghdad, di tempat kumpulan orang-orang kota, orang-orang bandar. Dalam kumpulan itu terdapat juga seorang fakir, orang-orang fakir. Kemudian datang seorang pemuda yang sangat elok, baunya harum, wajahnya sangat menawan. Saya menoleh kepada kawan-kawan dan membisikkan sesuatu kepada mereka. Dia adalah Yahudi. Semua orang menjadi membencinya. Saya keluar dan pemuda itu juga keluar. Kemudian dia kembali dan menyanyikan sesuatu pada jemaah. Apa yang dikatakan Syekh tersebut tentang saya? Mereka marah dan tidak mempedulikan pertanyaannya. Akan tetapi dia terus mendesak sampai orang-orang itu menjawab, engkau adalah Yahudi. Pemuda itu terkejut. Dia heran dengan apa yang dikatakan kepada saya. Dia pun akhirnya beranjak pergi dan mendatangi saya, yang mendatangi Ibrahim Al-Khawwas. Dia duduk bersimpuh di hadapan saya.
lalu menyatakan keislamannya. Apa penyebabnya anda masuk Islam? Seorang bertanya, dalam kitab-kitab kami jelasnya kemudian disebutkan bahawa orang yang benar firasatnya tidak pernah salah. Saya katakan kepadanya, saya hanya menguji orang-orang Islam. Saya memikirkan mereka. Memang ada orang yang benar di antara mereka. Maka dalam kelompok inilah adanya kerana mereka mengucapkan firman Allah. Dan saya memakaikan kepada mereka. Ketika hal itu diperlihatkan pada saya dan saya berfirasat, maka tahulah saya bahawa dia adalah benar. Pemuda itu akhirnya menjadi seorang ulama sufi yang besar. Ahmad Al-Jariri mengatakan, di antara kalian ada seorang yang jika Al-Haq menghendaki, ini jika Allah menghendaki, boleh berbicara tentang kerajaan langit yang rahsia. Apakah dia mengetahui sebelum ditampakkan kepadanya? Tidak, jawab mereka. Saya menangisi hati manusia yang di dalamnya tidak dijumpai sesuatu yang berasal dari Allah, jelas saya. Abu Musa Dailami menuturkan pengalamannya. Saya pernah bertamu ke rumah Abdul Rahman bin Yahya untuk menanyakan makna tawakal. Lalu dijawab, kalau engkau memasukkan tanganmu ke dalam mulut seekor naga atau mulut seekor ular sampai ke pergelangan tangan, bersama Allah engkau tidak takut apapun selainnya. Saya keluar dan pergi ke rumah Abu Yazid Al-Bistami juga untuk menanyakan makna tawakal. Saya ketuk pintu rumahnya dan dia menyahut dari dalam, bukankah jawapan yang kamu peroleh dari Abdul Rahman sudah cukup? Saya kehairanan dan mengatakan kepadanya, bukalah pintu. Dia menyahut dari dalam, engkau tidak mengunjungiku sebagai pengunjung, sebagai tetamu, tetapi hanya untuk bertanya. Dan saya cukup menjawabnya dari balik pintu. Saya tidak perlu membukakan pintu. Saya diam sejenak di depan pintu kemudian pulang. Setahun kemudian, saya mendatanginya lagi. Selamat datang, engkau sekarang adalah tetamuku. Saya kemudian tinggal bersamanya selama sebulan. Selama itu tidak ada bisikan dalam hati saya selain membisikkan tentangnya. Selain Abu Yazid menceritakannya. Hendak berpisahan, saya sempat menanyakan sesuatu kepadanya. Apakah ada faedah untuk saya? Apakah ada nasihat untuk saya? Dia menjawab, ibu saya ketika mengandung saya pernah membisikkan sesuatu pada saya. Jika ditunjukkan, dihulurkan kepadanya makanan yang halal, beliau, yakni ibunya, mengambilnya. Dan jika makanan syubhah, beliau mencegah tangannya untuk mengambilnya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita apa yang ditulis, yang dicatat oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beberapa kisah dan cerita. Cuma setiap kisah dan cerita ini amat lemah terjemahannya, maka kita akan olah kembali dengan cara yang mudah untuk difahami. Bila Imam Junaid Al-Baghdadi mengetahui salah seorang muridnya Allah berikan ilmu firasat, maka dia berfirasat, yakni berbicara pada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui, tidak melalui alamat dan dalilnya, melainkan sesuatu yang tersimpan dalam hati. Yang kita dah sebut tentang makna firasat, mengetahui sesuatu dalam batin, dalam diri, tanpa dilafazkan dan tanpa ada tanda-tanda tentang hal tersebut. Maka ini ahli firasat yang Allah berikan justru kerana ketakwaannya kepada Allah. Satu ilmu yang Allah khususkan. Ia bukan ilmu untuk mengetahui perkara yang gaib, tapi sebahagian perkara gaib yang diajar oleh Allah kepada hamba yang terpilih. Sebagaimana setengah menyatakan ia dalam kelompok makna ilmu laduni. Satu kelompok ilmu yang Allah SWT berikan pada siapa yang dikehendaki. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan, man amila lima ya'lam warathahu Allahu bima lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang diketahuinya, Allah akan mewariskannya ilmu yang tidak diketahuinya. Dan kata-kata ini masyhur dinisbahkan kepada Nabi Isa AS. Dan juga kerana Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kamu pada Allah, Allah pasti ajar sesuatu dari ilmu di sisi Allah kepada kamu. Ta'lim di sini memberi maksud satu ilmu yang berlainan daripada apa yang dipelajari. Sebagaimana sepakat ulama, ada ilmu yang bersifat muktasab, ada ilmu yang bersifat sebagai al-wahbi. Al-muktasab yang kita usahalah, baca buku,
damping para ulama, berdiskusi, berdialog. Maka ini namanya ilmu al-muktasab. Ada ilmu kita panggil al-wahbi, dan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Pemberian daripada Allah SWT. Ini ilmu ini bukan kita usaha. Kita tak ada cara untuk memperolehinya, melainkan Allah kurniakan kepada hamba yang Allah Ta'ala inginkan. Ini dalam definisi permulaan dan muqaddimah kita tentang firasat. Ilmun khassahullahu, ilmu yang dikhususkan oleh Allah bagi setengah hamba-hambanya, li ba'di ibadihi. Baik, bila Junaid al-Baghdadi tahu orang ni jadi firasat, dia pun panggil sini. Sekarang berfirasatlah tentang aku, apa yang aku bicarakan. Lalu pemuda ini berkata, Tuan berkata sekian. Maka kata Junaid, salah. Cuba teka kali kedua. Maka lelaki ini berkata lagi, Tuan berkata sekian. Kata Junaid, salah. Cuba teka kali yang ketiga. Maka pemuda ini kata sekian. Lalu kata Junaid, bukan. Lelaki ini berkata, hairan. Kebiasaannya apa yang aku firasat tidak akan tersalah. Kerana aku yakin aku benar. Jadi apa masalah? Lelaki ini mula taraddud, ragu-ragu. Lalu kata Junaid al-Baghdadi, sebenarnya tekaan firasat, sebenarnya firasat kamu pertama, yang kedua, ketiga, semua betul. Tapi aku sengaja mengatakan salah untuk uji apakah hatimu masih kukuh dan kuat. Artinya pentarbihan Junaid al-Baghdadi. Kalau hati kamu masih kukuh dan kuat, benar itu firasat. Bila tuan-tuan teka, orang beri kita satu teka-teki, kita pun jawablah jawapannya sekian. Lalu yang beri teka-teki kata salah, kita mula ragu-ragu, kita akan teka yang kedua. Dan dia kata lagi salah, kita akan teka yang ketiga. Maka dia katakan lagi salah, kita kata saya tak tahu jawapan, awak beritahu lah. Kerana ilmu itu bukan ilmu, melainkan tekaan. Tapi bila seorang berfirasat, dia tak akan ragu-ragu. Umpama bila kita tahu satu kebenaran, seorang kata pada kita apa pun, kita tak akan peduli. Kita sebut 1+1=2. Seorang kata salah dan dia profesor dalam bidang matematik. Contoh kita kata ni, profesor ni belajar kat mana sampai salah. Kerana kita yakin jawapan ini. Maka ditanya lagi kita 2+2 berapa? Kita kata 4. Tiba dia kata salah. Kita tak akan taraddud sebab benda ni yakin kita akan sesuatu. Siapa pun datang depan kita, walaupun dia bergelar profesor, walau dia bergelar dengan satu level ilmu yang tinggi, kerana kita tahu hakikat benar. Demikian firasat. Sebab beza nak tahu orang tu berfirasat atau tidak. Bila kita kata tidak, dia mula ragu-ragu. Berarti dia bukan firasat, dia meneka. Dia meneka. Kalau dia kata, saya rasa awak orang sekian-sekian, kita kata salah. Dia cuma teka kita. Dan bila kita kata salah, dia akan pergi jawapan kedua kerana dia seorang yang ragu-ragu. Maka Junaid al-Baghdadi kata, aku sengaja menguji kamu. Ternyata kamu masih kukuh, tapi sedikit goyang juga. Kerana ahli firasat sebenar, seolah-olah kita dah sebut dalam perbahasan kita tentang firasat. Firasat ini juga dia ada peringkat level dia. Ada level kalangan arifin yang memang 100%. Ada level di kalangan muridin, kalangan muridnya. Levelnya akan sedikit rendah. Dia mula sedikit ragu. Tetapi tidak mengubah apa yang dia yakini. Cuma datang ragu tu sikit biasalah. Betul tak? Kadang-kadang kita, kalau tuan-tuan tengok anak-anak muda, bila akad nikah je ni, Tok Kodi tanya soalan masa akad nikah. Rukun Islam dia berapa? Rukun Islam. Anak muda pun jawab 5. Ya ke 5? 6. Tu 6. Sebab Tok Kodi sergah macam tu. Jadi 6. Ya ke 6? 13. Tu hukum solat tu sebenarnya. Kenapa? Ilmu tu dia tak tetap nanti. Dia goyang. Bila ditanya oleh orang tertentu, dia boleh goyang. Dia mungkin geng sama level dengan dia tanya, dia tak goyang. Dia boleh gaduh. Tapi ni Qadi ni. Qadi tu kan akad nikah. Hanya soalan. Sebab itu, kita katakan bahawa yang tukang akad nikah jangan tanya soalan. Kepada pengantin waktu tu, dia orang dah gugup. Dan kepalanya cuma ada lafaz akad nikah. Tak ada yang lain.
Itu pun hafal seminggu. Padahal senang je. Tapi dia gugup, takut. Tiba-tiba yang tukang akad nikah tanya soalan macam-macam. Hukum mandi wajib dia tanya. Ini bukan tanya dia, bapa pengantin pun tak ingat. Kenapa? Gabra. Jadi bukan satu waktu sesuai. Bertanya soalan ketika itu bukan waktu sesuai. Kerana kita tidak boleh manipulate waktu gugup orang, waktu gabra orang, dan hari penting orang, bukan depan orang ramai. Kadang-kadang gugupnya kerana ramai orang. Dia boleh beri jawapan betul, tapi bila ramai orang, macam tuan-tuan apa Quran? Apa dah al-mulk. Tapi bila disuruh baca depan orang, tak mungkin tuan-tuan ingat. Tapi kalau seorang boleh ingat. Baca depan orang, dia pun tengok mata bulat kat kita. Kita rasa macam salah pula ke ayat baca. Maka tidak patut seorang menguji orang di khalayak ramai, terutama pada hari-hari penting. Dia benda tu dah tak ada. Dulu selalu. Setengah-setengah juru nikah ambil kesempatan tanya macam-macam. Memalukan pengantin. Ini salah dalam Islam. Tak betul pada situasi tadi. Gabra tadi dan sebagainya. Ini kalau kita nak contohkan. Bila ilmu tu menetap di hati, dia tak akan ragu-ragu. Demikian ahli firasat. Bila firasat itu memang suatu benda yang benar yang Allah berikan padanya, dia tak akan ragu-ragu. Dan ada satu kisah yang lain. Itu ada seorang ulama bernama Syekh Ibrahim. Dia jatuh sakit. Lalu muridnya membawa segelas obat kepadanya, tapi dia tak nak minum. Dia kata, aku merasakan ada sesuatu berlaku. Ini suatu benda, suatu peristiwa yang berlaku pada tahun 317 Hijriah. Ataupun tahun 908 Masihi. Ibrahim kata, waktu dia sakit, saya rasa ada sesuatu berlaku. Sini dia terjemah, beberapa hari kemudian datang khabar kepadanya bahawa Imam Qurtubi pada hari itu saat buka firasat masuk kota Mekah, terbunuh dalam perang besar tersebut. Ini terjemah yang lari itu daripada asal kitab tersebut. Dia asal nak sebut tentang golongan Qaramitah ataupun golongan Qarmati. Ibrahim ini rasa hari ini ada sesuatu yang berlaku. Apa dia? Serangan golongan Qaramitah kepada Mekah menyerang Masjidil Haram pada hari Tarwiyah musim haji. Ceritanya, tuan-tuan disebut oleh Imam Ibn Kathir dan Bidayah wa Nihayah. Dan dicerita juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tarikh beliau tentang suatu malapetaka besar yang melanda umat Islam. Ia berlaku pada tahun 317 Hijriah ataupun 908 Masihi, bila ada satu kelompok. Itu kelompok Syiah Batiniyah. Kelompok Syiah Batiniyah ini satu kelompok yang amat sesat. Bukan keluar daripada Islam. Yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Qaramiti. Perkataan Qaramit ataupun Qaramitah ialah kerana orang ni pendek-pendek. Dipanggil Qarmut. Orang pendek-pendek, orang kenik. Maksudnya dia bukan tinggi macam syakal bentuk Arab biasa. Mereka datang daripada Bahrain. Bahrain, kalau kita sekarang sebut Bahrain. Bahrain ini gabungan Kuwait. Gabungan semua negara kecil yang berdekatan tu. Kuwait, Emirat, Qatar, itu semua dulu namanya Bahrain. Dan negara Bahrain, negara yang menerima Islam di zaman Nabi SAW. Cuma hari ini bila dipecahkan negara tadi, akan jadi Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirat. Ini negara yang berjiranan berdekatan. Ini dulu namanya Bahrain kerana ada dikepung oleh dua laut. Bahrain. Dua laut. Baik, mereka ini kelompok Syiah Batiniyah yang dipimpin oleh seorang pemimpin mereka yang disebut namanya Abu Tahir Al-Qarmati. Mereka melakukan satu kekejaman yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana orang Islam yang lain. Apa mereka buat? Pada musim haji, dengan jumlah tentera lebih kurang 7 hingga 900 orang, mereka menyerang kota Mekah. Serang kota Mekah. Dan membunuh jemaah haji. Bunuh semua jemaah haji. Sehingga dikatakan jemaah haji yang dibunuh waktu itu seramai 30,000 orang. Dan mayat ini dihumbangkan dalam telaga Zamzam. Lalu mereka berusaha untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu mereka mencabar dengan berkata, mana burung ababil? Mana dia batu daripada neraka? Aina sijji? Mana batu dari neraka? Tak kena pun. Lalu mereka pun mula melakukan selain daripada pembunuhan, mengompak harta jemaah haji, dengan peristiwa yang dianggap paling berdarah dalam sejarah haji. Yang berlaku tahun 70-an dulu, bukan tahun 79.
Itu lebih kurang sikit. Yang ni lagi dahsyat. Golongan Qaramita Syiah yang berpusat di Bahrain. Apa yang mereka buat? Mereka cuba untuk mencuri makam Ibrahim. Namun penjaga masjid menyembunyikan makam Ibrahim. Lalu apa mereka buat? Mereka cungkil batu Hajar Aswad dan mereka mengambilnya dan mencurinya dan membawa balik ke negara mereka dan disimpan selama 22 tahun. Buat pertama kali dalam sejarah Kaabah tidak ada Hajar Aswad selama 22 tahun. Itu bermula daripada tahun 317 Hijriah sehingga ia dipulangkan. Sehingga dia dikembalikan selepas 22 tahun selepas itu. Itu tahun 339 Hijriah. 22 tahun dia rompak Hajar Aswad. Dan sebahagiannya menanggalkan kain kiswah Kaabah dan mengoyak-ngoyakkannya. Yang seorang lagi panjat untuk mengambil mizab. Mizab ialah saluran emas, pancu, saluran air yang kita tahu tempatnya mustajab doa. Yang diperbuat daripada emas. Lalu mereka panjat Kaabah untuk mengambil mizab, tapi Allah menghendaki sebaliknya. Lalu jatuh yang panjat, kepala dulu lalu mati. Lalu mereka takut mengambil mizab. Mereka cuma mengambil kain kiswah dan merompak Hajar Aswad. Dan kemudian mereka meninggalkan kota Mekah berdarah untuk pulang ke negara mereka. Tapi sampai satu kawasan bernama Qatif, mereka meletakkan Hajar Aswad di situ dan menyuruh orang siapa nak pergi haji kat situ, bukan lagi kat Mekah. Watak mereka sama seperti Abrahah. Cuma mereka masih mendakwa mereka Islam secara zahir. Mereka mendakwa mencintai keluarga Rasulullah, tapi mereka kufur secara batin. Kerana ajaran mereka tidak mewajibkan solat dan puasa. Bahkan mereka menganggap puasa bererti menyimpang rahsia. Itu maksud puasa. Dan mereka mengharuskan untuk wanita dikongsi-kongsi. Kononnya untuk mengelakkan perbalahan sesama lelaki-lelaki. Tak ada orang boleh kata perempuan ni hak saya seorang. Boleh kongsi. Untuk elakkan perbalahan. Logik otak mereka yang rosak. Tetapi bila mereka mengambil batu Hajar Aswad, lalu mereka dikejar oleh sekumpulan umat Islam yang dipimpin oleh wali kota Mekah ketika itu. Ini berlaku pada fatrah di mana kerajaan Abbasiyah begitu lemah. Begitu lemah, tak kuat. Berpecah belah, bergaduh jawatan. Sehingga Mekah diabaikan penjagaannya. Maka wali kota Mekah yang juga merupakan lantikan kerajaan Abbasiyah pun lemah. Tapi dia rasa tanggungjawab. Maka dia bawa sejumlah bala tenteranya untuk kejar golongan Qaramitah yang telah meninggalkan Mekah dengan kesan yang tragis dan menyedihkan, dengan limpahan darah, dengan air Zamzam dicemari dengan darah-darah para hujaj, orang yang menunaikan haji. Mereka serang musim haji, bunuh. Akhirnya dikejar oleh wali Mekah. Lalu wali Mekah merayu supaya dia pulangkan Hajar Aswad. Tak boleh cerita bunuh orang ke tepi. Hajar Aswad pulangkan. Lalu mereka enggan. Lalu kata wali Mekah, saya beri seluruh harta yang kita orang ada. Ambil semua dan pulangkannya kepada kami. Lalu mereka enggan. Akhirnya berlaku perang. Maka wali Mekah dibunuh dan seluruh tenteranya dibunuh. Sebab mereka ni gagah. Hatta kerajaan Abbasiyah pun tak mampu menangani mereka yang kuat. Kalau jumlah mereka taklah besar. Tapi mereka terkenal dengan gagah, terkenal dengan barbari ataupun kita kata kejam. Allah cabut dari hati mereka sifat belas kasihan. Lalu mereka membunuh kanak-kanak dan wanita. Hatta kalau Mekah pun mereka langgar. Sehingga mereka mencabar. Mana dia bunga ababil? Mana tak ada pun. Mana dia batu sijil. Batu daripada api neraka. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran. Kita baca dalam surah Al-Fil. Ya Allah menyatakan. Alam tara kaifa fa'al. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang. Wa arsalna ilaihim. Dan kami turunkan, kami utuskan kepadanya. Khairan ababil. Burung-burung ababil yang berkawan. Tarmihim bihjaratin min sijil, yang melontarkan kepada mereka daripada batu sijil, batu neraka. Lalu mereka kata, mana bunga ababil? Mana batu sijil? Mana dia? Lalu mereka melakukan kerosakan. Lalu Hajar Aswad disembunyikan selama 22 tahun. Dan beberapa usaha umat Islam untuk mengambil kembali. Jadi untuk tahu berikutnya mereka pergi haji tanpa ada Hajar Aswad. Tuan-tuan yang di Mekah, kalau tak dapat cium Hajar Aswad tak sedih sangat. Ada orang dulu
Pergi Mekah Hajar Aswad pun tak ada. Kita kan kadang-kadang pergi Mekah, tak ada cium kan rasa macam galat. Allah, tak dapat cium tak. Atau pergi haji, nak juga cium. Sungguhan kita. Kadang-kadang kesungguhan tadi dah luar daripada tuntutan agama itu sendiri. Dan ia bukan satu tuntutan yang paling penting dalam melaksanakan ibadat umrah ataupun haji. Tapi kita kan benda yang berebut itulah kita nak. Sungguh nak. Tempat yang tak berebut, yang ternyata lebih kemuliaannya, kita tak berapa nak sangat. Dia ada jenis perangai kita manusia. Dia pernah mereka menunaikan haji tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun, daripada 317 sampai 339 Hijriah. Ataupun pada tahun 908 sehingga 930 Masihi. 900 tahun ataupun lebih kurang, hampir 1000 tahun lepas. Lalu usaha umat Islam untuk mengambilnya kembali. Dan dikatakan bahawa punca karamita akhirnya mengembalikannya bila ada salah satu kerajaan Syiah yang berada di Afrika yang dipimpin oleh khalifahnya bernama Ubaidillah Al-Mahdi. Tulis surat memberi amaran yang keras. Sebab mereka sama-sama Syiah. Cuma Syiah ni dia ada kelompok kita panggil ghulah, melampau sangat-sangat. Ada kelompok dia tidak melampau, masih lagi dalam kelompok yang masih dinamakan sebagai umat Islam. Maka dia benarkan mereka ke Mekah, menunaikan umrah dan haji sebab mereka masih menyatakan keislaman dan masih solat puasa sebagaimana kita. Cuma ada beberapa perkara yang bersifat agenda politik khususnya itu menjadi tegang. Tegang sehingga berlaku perbalang sengit antara Al-Sunnah dan juga Syiah. Tapi Syiah Karamita dia di kalangan yang disebut sebagai ghulah. Bila kita baca apa disebut oleh Imam Abu Zahra dalam kitabnya tentang Tarikh Al-Madhahib Islamiyah, bila beliau menyebut golongan yang disebut Gharabiyah, golongan yang aneh dalam Syiah. Antaranya yang tak semayang, yang tak nak puasa, antaranya yang mengatakan bahawa Nabi sebenar ialah Ali bukan Muhammad. Ini golongan yang melampau daripada kelompok Ishaqiyah, Yaqubiyah, bukan daripada golongan Karamitah. Ada Syiah yang kita katakan agak sederhana seperti Zaidiyah. Ada Syiah yang walaupun dia bercanggah dengan kita dalam banyak hal dan perkara, masih dalam kelompok Islam seperti Syiah Ithna Asyariyah yang dipraktikkan di Iran, yang dipraktikkan di Pakistan, yang dipraktikkan di Bangladesh, bukan yang dibawa di Malaysia. Masih lagi secara umum walaupun kita kata mereka sesat, masih dalam kelompok umat Islam. Kerana mereka masih berpegang pada usul yang penting seperti Al-Quran, sembahyang, kiblat yang sama dan sebagainya. Tapi golongan Karamita berlainan. Tapi mendakwa di Islam. Mendakwa di Islam dan melakukan satu jenayah yang tak terampun. Jenayah yang dahsyat. Di kota Mekah yang penuh kemuliaan dengan cabaran kesombongan mereka pada Tuhan. Yang saya kata cabar, mana burung ababil, mana sekian-sekian. Yang dipimpin oleh pemimpin mereka Abu Tahir Al-Qurmati, akhirnya lepas rayu dan amarang daripada salah seorang raja Syiah daripada Afrika, akhirnya mereka nak mengembalikan Hajar Aswad. Cuma soalannya, mereka cuba menguji umat Islam. Kata mereka, baik kamu datang, ada riwayat menyatakan Khalifah Muqtadir Billah daripada kerajaan Abbasiyah bayar di 30,000 keping wang emas. Ada menyatakan bahawa dibayar sebanyak 50,000 keping wang emas. Ada mengatakan bahawa bukan kerana dibayar tapi kerana ugutan daripada Ubaidillah Al-Mahdi, Khalifah kerajaan Syiah di Afrika. Hantar balik, kamu ni buat tak ada kena-mengena kami ni, melampau sangat. Allah melaknat perbuatan kamu. Kalau kamu tidak mengembalikannya, maka kami dengan kamu tak ada kaitan apa-apa. Sebab kalau kita mengambil pengaruh daripada Ubaidillah Al-Mahdi. Jadi waktu nak pulang, ceritanya macam mana nak kena Hajar Aswad. Mereka kata macam mana kamu kena Hajar Aswad. Kami boleh palsukan batu-batu. Meletak batu ni dan kami boleh tipu kamu dengan Hajar Aswad. Dan dikatakan bahawa ada seorang ulama hadis bernama Abdullah bin Aqil yang menyertai dalam delegasi untuk mengambil kembali Hajar Aswad. Lalu katanya bahawa saya mendapat khabar batu Hajar Aswad akan timbul dalam atas air dan tidak akan panas bila dibakar. Itu dua alamat Hajar Aswad. Kan batu-batu banyak. Dan kita tahu dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bahawa
Hajar Aswad ini daripada syurga. Dan Hajarul Aswad asalnya batu berwarna putih. Sawadathu khataya ibnu Adam, tapi dihitamkan ke dosa-dosa anak Adam. Asalnya dia warna putih. Tapi bila sudah dipisahkan daripada tempat, dia letakkan. Macam mana nak kenal Hajar Aswad? Maka dia ada dua mumayizat, dua tanda yang disebut oleh mereka. Yang pertama, batu ni kalau letak dalam air, dia tak tenggelam. Batu ni, dia timbul. Tapi dia batu. Yang kedua, bila dipanaskan dengan api, dia tak panas. Yang kita kalau batu, kalau tuan-tuan panaskan batu, dia akan menyimpan haba lama. Batu. Itu mak kita yang bertuku. Ni kalau dia orang beranak, jadi dulu kaedah nak kecupkan rahim dia balik, pertama bertuku. Tuku ni dia ambil batu, dibakar. Kadang-kadang ambil besi, tengok lah. Bakar. Lalu balut dengan sesuatu untuk letak kat perut tuku. Dia tahan panas lama. Maka Hajar Aswad ini bila mana ia dibakar, dia tak menyimpan haba. Dia pegang, bila golongan Qaramitah bakar batu Hajar Aswad. Dan bila bakar dia pegang, tak panas betul. Dan merasa ajaib. Dia kata agamamu benar-benar menunjukkan semua tanda. Sehingga tak boleh dikelirukan. Sehingga kami tidak boleh mengelirukan kamu. Akhirnya dia bawa balik Hajar Aswad. Dan diletakkan di tempat di mana diletakkan. Merupakan hari kegembiraan umat Islam selepas 22 tahun. Bayangkan Hajar Aswad yang pernah dirompak. Namun di sana kita lihat bagaimana akidah umat Islam jelas. Walaupun golongan Qaramitah curi Hajar Aswad dan letak dekat Qatif. Qatif ni satu wilayah dekat Saudi. Mereka buat Kaabah palsu. Letak Hajar Aswad. Okey, sekarang datang haji kat sini. Tak ada seorang pun nak pergi. Hatta kita katakan, kalau mereka cabut Kaabah, letak satu tempat dan suruh pergi haji kat sana, takkan ada orang Islam pergi. Melainkan yang rosak akidahnya. Sebab kita tahu Kaabah itu syiar. Tempat yang kita perintahkan ialah di situ juga, di Mekah. Kalaulah ada orang jahat cabut Kaabah, dia pun letaklah dekat Kuala Lumpur, jom haji kat Kuala Lumpur. Takkan ada orang Islam yang benar akidah haji kat sana. Kerana haji tak di Mekah. Walaupun Kaabah tu tak ada. Kerana ia tempatnya, bukan Kaabahnya. Sebab itu tak ada orang boleh mengubah ibadat haji ni. Takkan ada. Apa pun mereka buat. Kalau dulu Abrahah membina Kaabah daripada emas yang disebut sebagai Kulais. Dibina di kota Yaman, Kaabah, dan mengajak orang Arab datang buat haji kat sini. Jangan kat Mekah. Kaabah kat Mekah cuma batu. Kaabah kami emas. Tetap orang tak pergi. Yang menyebabkan Abrahah tu marah. Lalu menyerang kota Mekah. Dan sama macam Qaramitah, dia curi Hajar Aswad dengan menyangka, kan Hajar Aswad orang Islam akan beralih arah pada kami. Tidak berlaku demikian. Apa pun yang berlaku. Maka dalam 22 tahun yang begitu malang bagi umat Islam. Yang jemaah haji dibunuh, bahkan Qaramitah mengamalkan budaya merompak. Khususnya difokus pada jemaah haji. Dan tak ada orang boleh menyekat. Ketika itu, tak ada orang boleh sekat. Demikian, setiap zaman ada ujian tertentu kepada umat Islam. Bagi membenarkan ataupun menguatkan akidah orang Islam. Macam kita hari ni lah. Hari ni kalau Yahudi nak zalim orang Islam, tak ada orang boleh sekat. Tak ada orang boleh sekat. Namun kita yakin dan kita, atas keimanan kita pada Allah, semua zaman dan ujian ini akan berakhir. Dan umat Islam akan kembali sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan tetap milik umat Islam. Dan sekali tetap umat Islam akan diberikan kemuliaan kemenangan. Ini kisah ringkas kepada kelompok Qaramitah yang masuk kota Mekah. Dan sejarah ni masyhur dan saya pernah berkali-kali cerita tentang kelompok ini. Tapi kita ingatkan balik, refresh tentang bagaimana golongan Qaramitah satu jenayah yang begitu besar yang dilakukan oleh mereka yang masih mengaku Islam tapi menyimpang kekufuran secara batin. Mereka dalam golongan zindiqah. Zindiqah maksud zindik. Zindik ni tak ada agama langsung. Bukan sampai peringkat mereka pernah mengaku ketuhanan diri mereka. Memang sesak habis. Tapi masih nak nisbahkan mereka sebagai Islam. Jadi kita tak heran bila ada orang yang cuba, yang buat ajaran yang tak ada kena-mengena dengan Islam, tapi mereka masih nak kata mereka Islam. Tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak tutup aurat, tapi kami Islam.
nak cuba tentang hukum harta pusaka, cuba tentang hukum poligami, tapi ngaku Islam. Maka ini bukan satu benda yang pelik, kerana sebelum itu golongan-golongan seumpama itu tetap wujud yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, tapi bercakap berlawanan dengan Islam, jauh lari daripada Al-Quran itu sendiri. Hatta golongan Karamita menganggap Quran itu ialah kata-kata Nabi Muhammad, takbiru Muhammad an ma'arifil islamiyah, an pentakbiran Muhammad sendiri terhadap ilmu-ilmu Islam. Mereka tak kata ia kalam Allah, tapi ini kata-kata Muhammad. Tetap namanya Quran. Maka ini antara sebab kekufuran golongan Karamita yang menyerang. Lalu kita kata, tak bukankah Mekah ni sejarah membuktikan banyak yang cuba serang Mekah, maka datang buah ababi dan sebagainya. Kenapa bila golongan Karamita serang Mekah seperti mereka diberi laluan? Aman buat jahat. Aman buat jahat. Tak ada orang nak sekat mereka ketika itu. Maka jawabnya kerana mereka masih mengaku diri mereka Islam. Yang akan dihalang untuk menyerang Mekah ini orang-orang kafir. Orang kafir tak akan berjaya. Bahkan Allah tutup nawa itu mereka dari awal lagi. Terbaik. Mana-mana. Walau cakap boleh lah. Tapi mereka tak akan buat. Tapi ini mungkin dibuat oleh orang Islam. Yang mengaku Islam. Dan itu buat. Kerana mereka masih mengaku Islam, kerana itu ruang tu boleh masuk. Walau hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran. Anas bin Malik, dan cerita kita yang ketiga, kisah Anas bin Malik. Bila dia nak pergi rumah Uthman bin Affan, ataupun nak bertemu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Akhir dalam perjalanan dia nampak seorang perempuan. Tengok. Sini dia terjemah tu over sikit. Berfikir tentang kecantikan tubuhnya. Dia tak, ni sahabat Rasulullah tak fikir macam tu. Dia tengok muka perempuan nampak lawa. Macam fitrah kita. Tuan-tuan bila kita tengok muka orang, kita macam automatik macam buat analisis ringkas. Lawa, tak lawa. Bila kita tengok je wajah orang. Kalau kita lelaki tengok perempuan, kita buat analisis yang ringkas. Lawa, tak lawa. Atau kita kata ni dara ke, janda ke dan sebagainya. Maka itu berlaku pada Anas bin Malik. Dia tengok, lawa. Bukanlah dia bayang tubuh. Ni, terjemahan tu salah sikit. Dia pun, lawa. Lalu Uthman bin Affan berkata, seorang masuk bertemuku dalam keadaan matanya ada kesan zina. Lalu kata Anas bin Malik, apakah wahyu turun selepas Rasulullah wafat? Kata Uthman, tidak, tapi firasat. Firasatul mu'min, ya Allah berikan kepada orang beriman. Ini cerita Anas bin Malik dengan Uthman bin Affan. Dan diceritakan oleh Ahmad Al-Kharras. Kata Ahmad Al-Kharras, saya satu hari masuk Masjidil Haram. Lalu saya nampak ada orang miskin yang sedang meminta. Tengok pakaian koyak. Dan hati sebut Allah. Badan okey je. Dan hati ni cakap macam-macam lah. Badan okey. Tak minta sedekah kat sini pun minta sedekah. Lalu lelaki ini memandang saya lalu membaca ayat Al-Quran. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu, maka hati-hati. Maka terkejut Ahmad Kharras. Lalu dia pun berbicara dalam hatinya, ya Allah aku taubat. Dia masih bercakap dalam hati, ya Allah aku taubat. Maka lelaki ini memandang kali kedua lalu membacakan ayat Al-Quran. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dialah Allah yang menerima taubat daripada hamba-Nya dan memaafkan segala kesalahan. Ini firasat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, daripada cerita ini, daripada cerita Ahmad Kharras, kita bila berhadapan dengan orang, hati kita jaga daripada berbicara. Walau kita cuma, waktu kita bertemu dengan kita, cuma jaga mulut daripada berbicara. Jangan salah cakap. Nanti bahan penumbuk, bengkak jik mata tu. Tentang orang beriman sebenarnya dia bukan sekadar memelihara lidahnya, hati-hati bila bercakap dengan orang yang dia tak kenali. Tetapi mereka juga memelihara hati mereka. Kan bila kita tengok seorang, tengok wajah dia, hati kita cakap macam-macam tentang dia. Kita boleh tengok orang minta sedekah, dia minta sedekah, badan siap bla bla bla. Kita tak tahu dia, jantung dia ada 3 lubang. Kita tak tahu benda tu. Kita tengok Zohir memanglah orang ni sihat. Bahkan kita tengok dia besar dari kita. Rasa macam dia ni boleh je kerja. Tapi kita tak tahu penyakit dalaman dia. Mungkin dia ada kanser.
Mungkin dari penyakit perut, usus. Ya kita tak tahu tentang orang. Lalu bila kita mula bicara tentang keaiban orang tanpa kita mengetahuinya, bukankah itu satu fitnah? Jadi waktu kita tengok seseorang, tuan-tuan, bukan saya katakan orang beriman sebenarnya dia menjaga bicara lidahnya daripada berkata sesuatu yang menyakitkan orang, yang menyentuh kepribadian orang. Dia juga akan menjaga hatinya. Dan bila Allah sayangkan seseorang, bukan sekadar Allah akan tegur apa yang disebut oleh mulutnya, bukan apa yang disebut oleh hatinya. Kadang-kadang hati kita cakap macam-macam, Allah tu beri jawapan. Nampak macam sombong hati kita. Tiba dia tu tunjuk baik. Silap. Saya salah menghakimi dia. Dia kata ni mesti kedekut, mesti tak bagi kat kita. Rupa dia ulur kita. Ambillah saya bagi kat awak. Akhirnya hati kita berbohong tentang dia. Kerana Allah tegur kita. Saya kata kadang-kadang ia berlaku pada kita. Bukan kadang-kadang, banyak kali lah. Bila hati kita berkata sesuatu pada seseorang, rupanya dia tidak begitu. Allah tunjuk sebaliknya. Dan saya kata kadang-kadang kita nampak dia macam sombong, macam kedekut. Aduh tengok, tamu lalu pejam mata nanti tu. Rupanya tak. Dia masuk lagi banyak pada kita. Kita masuk RM1 je, dia masuk banyak. Rupanya bukan dia pejam mata, memang dia ngantuk pun. Lepas dia bangun, dia cari mana tabung dia bagi. Kita kan wasaka macam-macam. Tengok datang masjid, ni mesti nak jadi pengurusi masjid lah. Ni kan hari pemilihan. Hati ni berbicara. Ni bila orang tu buat macam ni, orang tu buat macam tu. Hati kita sentiasa berkata sesuatu yang tidak baik. Tuan-tuan, jaga hati. Sebagaimana saya menjaga bicara lidah, saya juga menjaga bicara hati. Kerana kedua-dua perkara ini, tuan-tuan sekalian, tetap ada nilaian di sisi Allah. Sebab itu orang yang benar-benar baik, yang Allah pelihara dia. Sebagaimana dia memelihara lidahnya daripada berbicara perkara yang tidak baik, dia juga dipelihara hati. Dia tidak akan membenarkan apa yang disebut oleh hatinya tentang seseorang. Yang saya kata kadang-kadang datang tuduhan-tuduhan yang berat sebenarnya. Kalau ia dilafazkan, pasti menjadi satu benda yang berat. Pasti dia menjadi fitnah yang besar. Jadi, walaupun orang tak tahu benda kita bercakap, sebenarnya saya katakan, apa yang berada dalam hati kita, kelak dia akan keluar ke mulut. Cepat atau lambat, melainkan kalau kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita dalam hati kita duk marah mak kita. Apalah orang tua ni. Ni aku ni kalau tak sabit, aku ni anak, aku marah dah ni, aku lawan dah ni. Hati cakap macam tu. Lama-lama kita lawan. Lama-lama tuan-tuan, bila tuan-tuan semai kebencian, kejahatan dalam hati, dia akan membusuk keluar ikut mulut. Kata kita, kalau tuan-tuan makan durian. Tuan-tuan makan durian. Lepas tuan-tuan makan durian, tuan-tuan pun gosok gigi. Zahirnya mulut tu dah tak bau dah. Tapi ingat, bau durian tu datang daripada perut, bukan daripada mulut. Itu boleh sedawa je, keluar. Bau durian, musangking, bau. Muntah orang sebelah. Sebab dia versi lain, musangking versi lain. Versi perut. Kata kalau benda dalam perut ni, dia keluar ikut mulut kita. Yang kita makan. Demikian benda dalam hati. Dia akan keluar ikut mulut kita cepat atau lambat. Sebab itu saya katakan, jangan jadikan hati kita sarang pada perkataan tidak baik. Jangan jadikan hati kita lubuk pada perkara tak baik. Tetapi didiklah hati untuk berbicara yang baik. Didiklah hati berzikir, bertafakur, bermuhasabah. Didiklah hati untuk memaafkan. Didiklah hati untuk bercakap bahasa-bahasa yang kalau kita sebut dia menjadi indah. Bukan kalau sebut dia akan menjadi sebut buruk perkataan dan sebusuk-busuknya. Baik, kerana itu ahli firasat. Atau saya katakan bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah tegur dari semua arah. Bukan Allah tegur apa yang kita buat secara zahir, atau secara batin. Datang teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ni niat. Datang niat, esok tak nak pergi kuliah subuh. Dah niat tak elok dah. Pada niatlah datang kuliah subuh, niat tak datang. Kau tak dapat datang, cerita lain. Niat anak aku datang kuliah subuh. Misalnya. Niat tapi Allah dah tegur dah kita. Tegur. Supaya kita betulkan balik. Sebab saya katakan, kalaulah fizikal kita tak mampu buat baik, ada sebab yang kuat. Sebab tua, kesibukan. Tetapi hati kita sebenarnya tidak pernah punya sebab untuk tidak mau berniat baik. Sebab saya tak kaya, tapi saya niat untuk bersedekah kalau saya kaya. Bukankah saya boleh niat?
Saya tidur, saya berniat untuk bangun malam. Mungkin fizikal saya tak mampu untuk bangun malam. Tapi hati saya, mudah-mudahan saya dapat bangun malam. Mudah-mudahan saya dapat berzikir pada tengah malam. Hati saya sentiasa kata, esok saya akan kuliah lagi. Walau fizikal saya tak mampu buat, tiba-tiba sakit, itu sakit. Tapi hati tak pernah berhenti berniat baik. Kerana hati ni tak punya sempadan bila kita nak buat baik. Dan tak punya apa pun sebab. Saya katakan fizikal memang kita ada alasan-alasan tertentu. Tapi hati ni jangan pernah disekat buat baik. Kerana tidak ada kebaikan yang paling mudah yang dibuat oleh niat yang baik. Dan benda tu niat je. Saya niat, walau belum ada anak, niat kalau anak ada, saya akan kahwinkan dengan orang yang ada agama. Itu penilaian saya. Saya niat ni kalau saya punya isteri atau punya suami, biar dia membantu agama saya. Niat kita dah baik. Walaupun kita tak kahwin sampai sudah, tak apalah, itu masalah lain. Tapi hati ni sentiasa berbisik pada diri kita untuk kebaikan-kebaikan. Kalau Allah panjangkan umur saya nak buat sekian. Walaupun akhirnya esok kita mati. Niatlah yang memanjangkan umur seseorang dari sudut kebaikan. Dan niatlah yang menyampaikan, yang menyebabkan kebaikan kita disempurnakan walau kita tak mampu sempurnakan. Betul, para ulama dulu bila mereka cerita kisah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, dia karang satu kitab namanya Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bila Imam Syirazi karang satu kitab yang hebat namanya kitab Muhadzab dalam mazhab Syafi'i. Dia kitab yang baik. Datang Imam Nawawi nak syarah kitab ni. Imam Nawawi niat untuk syarahkannya, niatnya baik. Tetapi bila Imam Nawawi selesai 10 jilid, maka beliau wafat. Sedangkan syarahnya belum selesai. Tapi niat yang baik, akhir datang ulama selepasnya bernama Tajuddin As-Subki, menyambung kerja-kerja Imam Nawawi. Namun cuma sempat siap 1 jilid, jadi 11 jilid. Kemudian selepas itu, ratusan ulama terus mencuba untuk menyempurnakan syarah Muhadzab, atau nak namakan kitab ni Majmu'. Nama yang Al-Imam Nawawi dinisbahkan padanya. Ramai ulama datang. Sehingga Allah beri taufik kepada guru kami, itu Syekh Najib Al-Muqti'i. Seorang ulama Mesir terkenal. Dan dia salah seorang daripada mufti Mesir ketika itu. Syekh Najib Al-Muqti'i, lalu beliau mengarang kitab ini. Dan kami bertanya kepada guru kami tentang kerja gurunya. Dia kata, saya belajar, saya pergi rumah dia. Dia mengambil setiap hari 18 jam untuk menulis kitab tersebut. 18 jam. Setiap hari. Sampailah sempurna kitab ini. 23 jilid. Syekh Najib Al-Muqti'i, dia kata, selepas aku menyempurnakan kitab ini, Allah beri aku kemuliaan. Dan dia pernah datang, kerajaan Malaysia pernah jemput dia pada era tahun 80-an. Datang, jemput. Dia kemuliaan dia menyempurnakan kitab tersebut yang dinamakan Takmilatul Majmu'. Takmilah, penyempurna. Lalu ulama kaji kitab ni. Sampai sekarang yang ada di tangan saya 23 jilid. Jilid pertama 10 Imam Nawawi, jilid 11 itu Imam Subki. Cuma cara susunannya ialah jilid 11 masih Imam Nawawi, jilid 10 itu Subki sebab mengikut bab. Kemudian pada jilid yang ke-12 sampai ke-23 Imam Syekh Najib Al-Muqti'i, guru pada guru kami, menyempurnakannya. 23 jilid. Ini kerana niat Imam Nawawi rahimahullah. Sebab niatnya baik, Allah sempurnakannya. Kita kadang-kadang tuan-tuan niat kita baik, kita tak sempat anak-anak kita sempurnakan. Datang anak-anak kita atau datang orang selepas kita. Kita niat nak buat masjid je, buat surau. Tapi dengan keterbatasan duit dan sebagainya masa, kita pun mati. Tapi bila niat tu baik, Allah sempurnakan. Sebab itu banyak benda yang kita nampak macam terbengkalai. Tapi kerana orang yang buat asal niat baik, maka Allah sempurnakan. Sebab itu tuan-tuan kita ni, antara benda yang menjadikan amalan-amalan kita berjariah. Berjariah maksudnya kesinambungannya berterusan. Tuan-tuan niatlah yang baik-baik, nescaya anak-anak akan menyempurnakannya. Anak-anak kita, hatta kadang-kala Allah jaga keturunan kita sebab asal niat kita yang baik. Anak kita buat, anak pada anak kita, anak pada anak kita. Sampai 7 keturunan akan dikatakan, bila seorang itu soleh,
Allah akan pelihara keturunannya sampai 7. Kalau orang tu soleh, Allah pelihara sampai 7. Ini paling minimum. Kalau dia benar-benar soleh. Jadi sebenarnya kesolehan kita bertujuan untuk memelihara keturunan kita. Tapi kalau kita toleh, tuan-tuan, kita telah memendekkan keturunan kita. Akhirnya keturunan kita setakat tu lah. Tapi kalau kita soleh, dan itulah kita lihat tentang kesolehan. Allah jadikan nasab para Nabi tak putus. Dan nasab Rasulullah tak putus. Dan nasab Abu Bakar tak putus. Sampai sekarang ada orang keturunan Abu Bakar Siddiq. Bahkan nasab Khalid Al-Wali. Antaranya ulama yang terkenal bernama Syekh Al-Marhum Abdul Fattah bin Ghuddah. Beliau daripada keturunan nasab Khalid Al-Wali. Sebab ini nasab yang baik. Maksudnya, kenapa kadang-kadang kita lihat ada orang nasabnya berpanjangan? Kerana kesolehannya. Itu tuan-tuan, kalau kita nak suruh anak cucu kita berpanjangan keturunannya, jadi orang baik. Dan orang baik itu bermula dengan niat yang baik-baik. Saya kata niat kita tidak pernah ada sebarang halangan untuk tuan-tuan buat baik. Dan tak ada orang yang tahu tentang niat kita menaikkan Allah. Niat kita nak buat baik, nak ubah yang munkar je lebih baik dan lebih baik dan sebagainya. Ini cerita bila seorang itu berniat baik. Maka Allah tunjuk benda-benda yang baik. Kalau niat tak baik, tak elok. Maka kita katakan ini adalah suatu musibah kepada kita. Hatta pada niat pun kita lemah untuk berbuat baik. Jangan kata fizikal kita. Inilah orang yang kuat untuk berniat dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'la wal bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.